Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bersama-sama lagi untuk kali ini dalam rancangan di ambang Ramadan. Tajuk yang akan kita ni bicarakan pada kali ini adalah lebih santai sedikit, iaitu keutamaan bersahur. Walaupun kadang-kadang ada yang menganggap aku perlu bersahur. Sebab apa? Sebab tahan, insya-Allah. Boleh ku puasa sampai ke petang. Boleh ku tahan, boleh masih ada tenaga. Yang kita ni bicarakan bukan sebab ngalih atau idang ngalih, tetapi kenapa bersahur itu diberikan keutamaan. Para penonton yang dirahmati Allah, dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhur barakah." Makan sahurlah kamu, kerana dalam makan sahur terdapat keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum saya menjelaskan keutamaan bersahur, kita ni refresh semula apa yang dimaksudkan dengan bersahur. Kata sahur adalah merupakan asal daripada perkataan Arab, iaitu sahar, artinya akhir malam atau waktu menjelang subuh. Sementara pengertian sahur secara istilah, iaitu kita ni makan atau minum yang diambil pada waktu sahur, iaitu sebelum fajar ataupun sebelum tibanya masuknya waktu subuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan makan serta minumlah kamu pada malam bulan Ramadan itu sehingga nyata kamu benang putih, yakni cahaya siang, daripada benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni waktu maghrib. Para penonton yang dirahmati Allah, bila waktu bersahur? Waktu sahur bermula pada akhir malam sebelum waktu subuh hingga terbit fajar sadiq. Sunnah untuk kita ni melewatkan waktu sahur hingga sampai kepada waktu subuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tasahharana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala khamsina ayah." Mafhumnya, kami telah bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangun untuk mendirikan solat. Aku telah bertanya kepada baginda, berapakah jarak antara keduanya? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 50 ayat. Riwayat Muslim. 50 ayat di dalam hadis ini ialah bermaksud kadar tempoh bacaan ayat Al-Quran tersebut lebih kurang persamaannya dengan kadar waktu antara imsak, iaitu waktu kita ni berhati-hati dengan waktu subuh. Yang kedua, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula menyebut waktu bersahur itu adalah sebelum waktu fajar. Para penonton yang dirahmati Allah, kita ni sudah melihat kenapa dan berapa jangka masa bersahur itu. Saya bawakan satu kajian saintifik yang juga menekankan bahawa penekanan Nabi SAW melambatkan sahur ini merupakan ada sebab musababnya, iaitu menepati waktu untuk kita ni sarapan pagi. Ini kerana makan yang paling utama dalam masa 24 jam ialah sarapan. Ini menjawab soalan yang pertama tadi. Bukan sebab kita ni tahan indah tahan, tetapi kita ni menggalakkan tubuh badan kita ni agar menjadi kuat. Kenapa? Sarapan merupakan sesuatu yang diutamakan. Dr. Mark Pereira dan beberapa orang pengkaji daripada Pusat Perubatan Harvard mendapati mereka yang tidak bersarapan pagi
akan mempunyai risiko. Risiko apa? Untuk mendapat penyakit jantung dan kencing manis. Nauzubillah min zalik. Manakala menurut Dr. Teresa Nicholas dari Kolej Perubatan Baylor menunjukkan bahawa mereka yang meninggalkan sarapan berisiko untuk menanggung 2 kali ganda kekurangan zat besi dalam darah dan berpotensi mengalami penyakit anemia, iaitu kekurangan hemoglobin dalam darah. Justru dengan bersahur akan menggantikan sarapan pagi yang tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan agar kesihatan kita ni sentiasa terjaga. Para penonton yang dirahmati Allah, galakan bersahur sebetulnya berdasarkan hadis yang telah dijelaskan sebelum ini menunjukkan galakan yang kita ni dituntut untuk bersahur itu adalah sesuatu perkara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terlalu banyak hadis-hadis yang menekankan akan kepentingan bersahur yang menjadikan hukumnya adalah sunat yang dituntut, iaitu sunat muakkadah. Kenapa? Sebab seperti mana yang saya jelaskan, banyak nas, banyak hadis yang telah menjelaskan akan keutamaan bersahur. Selain daripada itu, sahur merupakan pembeza antara, ni penting pembeza antara puasa kita ni, iaitu puasa orang Islam, dengan puasa ahli kitab. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sah." Maksudnya, perbezaan antara puasa kita ni dan puasa ahli kitab adalah dengan makan sahur. Imam An-Nawawi berkata mengenai syarah hadis ini, maknanya perbezaan yang paling ketara adalah di antara puasa kita ni dengan puasa mereka ahli kitab adalah bersahur. Sesungguhnya mereka tidak bersahur dan kita ni disunatkan untuk bersahur. Para penonton yang dirahmati Allah, jelas keutamaan bersahur adalah disebabkan keberkatan sebetulnya. Berkat yang ada pada ketika kita ni bersahur. Bukan hanya berkat melakukan sahur, tapi berkat waktu kita ni makan sahur itu sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis berkaitan berkatnya bersahur, menyebut berkat pada sahur terhasil daripada sudut yang pelbagai. Iaitu pertama mengikut sunnah. Seterusnya berlawanan dengan ahli kitab. Dan ianya menguatkan tenaga untuk kita ni melakukan ibadah puasa. Serta menambahkan semangat untuk berpuasa, menahan daripada perbuatan yang tidak baik disebabkan oleh lapar. Sebab kalau kita ni lapar, ada saja kan kita ni buat. Mungkin perkara-perkara yang di luar daripada kawalan kita ni. Penyebab memberi sedekah kepada orang yang meminta dan sebab kepada berzikir dan berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa adalah pada waktu akhir malam dan waktu niat untuk berpuasa bagi orang yang lupa sebelum tidur. Artinya, kalau kita ni bersahur, kita ni terlupa untuk berniat, ni peluang kita ni untuk membaca niat. Artinya boleh kita ni masih berniat pada ketika kita ni bersahur itu. Seterusnya, Imam Nawawi dalam syarahnya pula menyebut, pada hadis ini menunjukkan galakan untuk bersahur. Ulama telah bersepakat bahawa sahur itu sunat yang digalakkan dan ianya bukanlah wajib. Namun pada zahirnya terdapat berkat dalam sahur itu kerana menguatkan dan memberi semangat untuk kita ni berpuasa. Menjadikan sebab dan galakan untuk menambahkan puasa disebabkan keringanan beban orang yang telah bersahur. Dan ada pandangan yang tepat, yang muktamad adalah sahur ini adalah dapat memberikan tenaga. Dan dikatakan bertambah pula dengan perbuatan bangun kita ni, berzikir kita ni pada waktu yang mulia, waktu yang diturunkan rahmat dan dimakbulkan segala doa dan istighfar kita ni. Peluang untuk kita ni solat tahajud. Apabila kita ni bangun sahur, sebelum kita ni makan, mungkin kita ni boleh solat tahajud lagi. Secara kesimpulannya, ada 2 keberkatan yang dapat kita ni, keutamaan yang dapat kita ni ambil pada ketika kita ni bersahur, iaitu keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan dalam kita ni mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan ini akan dapat ganjaran dan pahala penyebab kepada berzikir, berdoa, beristighfar pada waktu sahur yang merupakan waktu mustajab untuk kita ni berdoa, insya-Allah. Yang kedua, keberkatan badaniyah, iaitu keberkatan pada sahur tersebut akan memberikan
bekalan, nutrien dan tenaga kepada badan kita ni supaya menguatkan semangat kita ni berpuasa dan menahan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik disebabkan oleh lapar. InsyaAllah itu saja yang dapat disampaikan untuk keluaran kalian ni. Sama-sama kita ni membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.